A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam episod kedua di mana kita akan bincangkan ekspedisi haji Ustaz Hakim Anggulia. Memang kita dah dengarkan pun pada episod yang pertama lah, dan kita akan sambung insya-Allah pada episod hari ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi manasik yang telah dilalui oleh Ustaz Hakim. Kalau yang mana episod pertama tu kita telah bincangkan tentang bagaimana perasaannya apabila dia mengetahui dia antara beberapa orang saja Singaporean yang dapat pergi ke haji. Kali ini pula kita akan mendalami lebih lanjut lagi bagaimana perasaannya di dalam manasik haji sekali, dalam melakukan amalan-amalan haji. Okay, jadi masya-Allah kita jemputlah pada hari ini Ustaz Hakim. Apa khabar Ustaz Hakim? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selamat khabar. Baik ya. Baik. Alhamdulillah. Okay, bila nampak wajah Ustaz Hakim ni memang kira berseri-seri lah orang yang dah telah buat haji baru ni, latest. Kita pun nak pancarannya juga Ustaz Hakim. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Hakim, kalau Ustaz Hakim boleh ingatkan tentang recording yang sebelum ini kan, episod yang sebelum ni kita adalah sentuh last kali Ustaz Hakim tengah kuarantin di rumah, dan Alhamdulillah dia berjaya tamatkan kuarantinnya. Betul tak Ustaz Hakim? Alhamdulillah. Betul. Jadi lepas tu kan, Ustaz Hakim boleh ingat tak apa yang terjadi? Okey, semasa kuarantin tu, pihak Kementerian Kesihatan ada datang melakukan medical check-up ke atas saya, dan mungkin dia ada bagi vaksin untuk penyediaan saya untuk manasik haji lah, untuk ibadah haji. Kemudian saya telah dihubungi oleh pegawai Kementerian Haji dan Umrah tentang aturan saya atau cara saya ke Mekah lah. Dan kemudian mereka telah masukkan saya ke dalam grup WhatsApp khas untuk jemaah-jemaah haji lain, bersama dengan jemaah-jemaah haji lain, seramai 20 orang. Seramai 20 orang dalam satu grup yang dijaga oleh 2 orang pegawai haji. Daripada 20 orang tu berapa ramai Singaporean? Daripada 20 orang dalam grup saya, ada seorang lagi Singaporean bersama dengan saya lah. Oh, okey. Yang lain bangsa apa? Yang terdiri daripada pelbagai warga negara termasuk Saudi itu sendiri, dan warga negara daripada negara-negara yang lain lah, yang semuanya berada di Saudi belaka. Okey. Masya-Allah. Okey, lepas tu dalam grup tu ada 2 orang pegawai haji dan 1 orang pegawai daripada pegawai kesihatan. Masya-Allah. Jadi di situ pun mereka memberikan khabar bahawasanya kalau kita, contohnya bila zaman saya lah dulu, kita ada perkara ni kita namakan package tau. Haji ni pun ada package-nya lah kan. Ada yang katanya RM4,000, ada yang RM7,000, ada yang RM10,000, dan dia akan menentukan mana awak tinggal sebenarnya kan nanti bila lakukan haji tersebut. Kalau Ustaz Hakim pula nanti bila time tu kan dah dalam WhatsApp semua, mereka katakan perkara sebegini tak? Betul, ada beberapa, boleh katakan kebanyakan mereka jugalah, termasuk saya sendiri, bertanya tentang bayaran haji tersebut lah. Kemudian kami diberitahu supaya tidak bertanya akan perkara ini dah buat pasal ini, fokus kepada aturan-aturan haji dahulu. Kemudian dapat tahu tiba-tiba tiada package yang ditawarkan, kesemuanya diberikan haji percuma untuk tahun ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat berita tersebut, dan saya ingin mengucapkan ribuan serta jutaan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesihatan serta beberapa agensi yang terlibat di dalam untuk menjayakan haji pada tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah. Yalah, masya-Allah, alhamdulillah lah. Dan Ustaz Hakim ni sebut alhamdulillah walaupun mungkin kita tak sedar, tapi sebenarnya dia pertama sekali dia panjatkan kesyukuran buat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma dalam bahasa Arab mungkin kita tak perasan perkara ini. Dan kemudian kita mensyukuri manusia juga kerana mereka membantu kan untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dilakukan oleh Ustaz Hakim ni. Masya-Allah Ustaz Hakim. Memang saya pun turut serta bergembira lah. Dulu bila zaman saya pun ada package ni, tapi pada akhirnya pun ada juga yang sponsorkan. Jadi memang orang nak pahala sedekah ni, betul tak Ustaz Hakim? Betul, alhamdulillah. Orang ini mencari pahala sedekah untuk para jemaah haji untuk tahun ini. Alhamdulillah.
Saya Masya sangat bersyukur Allah. kepada Allah SWT. Yalah, dengan Alhamdulillah. harapan pun bila kita sponsor, kita dapat pahala orang lakukan haji tu kan. Jadi memang tinggilah insya-Allah. Ustaz Hakim, saya nak tanya bila dah semua dah confirm kan? Dengarnya ada gift pack tak? Ada bag khusus lah, bag hadiah yang diberikan pada ustaz. Betul tak ni? Betul, saya dalam masa kuarantin tu, dalam masa beberapa hari sebelum berangkat ke Mekah, kami menerima sebuah bagasi lah, sebuah luggage yang dan disertakan serta dalam luggage tersebut barang-barang keperluan haji lah, seperti buku guide untuk haji, alat-alat kelengkapan toiletries, ubat gigi, serta barang-barang keperluan lain lah, seperti kain ihram, payung haji dan sebagainya lah. Semua yang mereka sediakan, mereka post minta alamat rumah, mereka akan post ke setiap alamat rumah para jemaah haji. Tak kira di mana sahaja di dalam Saudi ini, mereka akan hantarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira seolah-olah semua tu telah disediakan hanya untuk ustaz lakukan yang terbaik saja dalam manasik haji tersebut Masya-Allah. Alhamdulillah, betul. Jadi di sini ustaz kan kita nak mulakan lah sedikit, kita nak tahu lah, saya yakin juga penonton nak mengetahui bagaimana Ustaz Hakim mulakan perjalanan haji itu daripada awal manasiknya, daripada kat miqat contohnya, orang jatuhkan niat, makai ihram dan sebagainya, hinggalah ustaz dapat bertemu dengan Masjidil Haram, dan kemudian mulalah dengan rukun-rukun haji yang lain. Jadi Ustaz Hakim kalau nak mulakan dengan penjelasan tu, kita memang nak dengar sangat butirannya Ustaz. InsyaAllah saya akan jelaskan. Pada 4 hari sebelum hari ke-8, iaitu hari Tarwiyah, maknanya hari keempat Zulhijjah, kami diarahkan oleh Kementerian Haji untuk bertolak ke Mekah dan menetap di sebuah hotel yang bernama Four Points Hotel untuk untuk kuarantin di sana lah selama 4 hari. Kemudian setelah selesai 4 hari, mereka semasa kuarantin dalam masa 4 hari itu, kami akan dites dengan swab test lah, untuk cek sama ada positif atau negatif. Ini kira yang kali kedua lah. Sebelum ini home quarantine, mereka cek positif atau negatif, dan kemudian kali kedua mereka melakukan swab test yang sama di hotel pula di Mekah. Okey. Kemudian pada hari ke-8, setelah hari ke-8 kami pada sekitar waktu subuh, kami solat di hotel. Kemudian selepas subuh kami ramai-ramai berjemaah menaiki bas untuk bertolak ke Taif, iaitu Qurna Manazil. Mana di tempat tersebut kami ingin menjatuhkan niat haji lah. Sejauh lebih kurang 50 hingga 60 km daripada Mekah lah. Jadi mikotnya ialah Qurna Manazil Saya betul. Biasanya kita Singapura kita ambil ni kan Zulhulaifah kan, kalau tak silap saya, betul tak? Zulhulaifah daripada Madinah. Yang ada daripada Madinah melalui Zulhulaifah untuk menjatuhkan mikot. Kalau kami yang baru-baru ni, semua jemaah haji yang berada di hotel, kami diberikan guideline daripada Kementerian Haji untuk menaiki bas, dan bas akan melalui kawasan Qurna Manazil untuk para jemaah haji semuanya untuk jatuhkan niat di sana lah. Bas secara konvoi lah, dalam 50 bas. Dalam satu bas terdiri daripada 20 orang lah. Daripada 20 orang pada satu bas, konvoi bas. Sepanjang perjalanan tu, boleh katakan ada polis-polis yang menjaga lah pada setiap 500 hingga 1 kilometer. Boleh katakan ada polis. Dengar-dengar berita bahawa dalam 10,000 pegawai polis terlibat dalam untuk menjayakan program haji ni, sepanjang haji ni. Sepanjang jalan tu setiap ada roadblock, kereta semua akan dihentikan untuk bagi laluan kepada jemaah haji yang menaiki bas lah. Daripada awal pagi, daripada Mekah ke Taif, ke Qurna Manazil untuk jatuhkan niat. Kemudian dari Taif kami telah menjatuhkan niat di sana. Selesai ada bas setakat pusing di masjid lah, tidak berhenti. Lalu saja pegawai haji mengingatkan para jemaah sekalian untuk menjatuhkan niat ihram haji. Ihram semua dah pakai lah, ihram dah pakai di hotel lah. Ihram semua dah pakai di hotel. Masa subuh lagi diorang dah diarahkan untuk pakai ihram ihram terus di hotel. Mana berpakaian ihram terus di hotel. Kemudian bila naik bas tu, bila sampai di Qurna Manazil, kami diarahkan untuk
untuk berniat ihram di sana lah, mencetukkan niat ihram haji di sana. Dan Kemudian daripada kemudian sana, kemudian tu kira naik bas lah all the way pergi Mekah, tak berhenti-henti lagi lah. tidak berhenti lah, memang all the way dalam bas. Masa kat Kuala Manazil tu, dia pusing kat masjid tu, dia slow-slow lah, so orang boleh sempat jatuhkan niat semua kan. So selepas orang jatuhkan niat, Syekh dah pegawai haji dah pastikan semua orang jatuhkan niat, confirm semua jatuh niat, okey bas jalan lah, akan bergerak InsyaAllah. terus ke Mekah, ke Masjidil Haram. Jadi bila sampai Untuk kat kami, Masjidil Haram tu kan, macam mana? Dia ada penetapan yang lain ke, atau terus masuk ke dalam Masjidil Haram ke? bila kami sampai di Masjidil Haram, pekarangan Masjidil Haram, kami diarahkan untuk meninggalkan beg dan barang-barang yang besar-besar, dan bawa hanya keperluan seperti beg kecil, air botol dan sejadah, untuk kami terus masuk ke pekarangan Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf kudum serta sa'i haji. Okey. Jadi kalau pasal tawaf ni kan, yang selalu saya boleh bayangkan lah, kita kan berasak-rasak kan bila tawaf tu, kira kalau yang biasanya kita tengok kat video pun nampak macam, maaf katalah, macam semut-semut yang dah pasal daripada jauh, semua orang satu sama lain kira dah belakang ke belakang lah, depan ke belakang, belakang ke mana pun tak tahu, ke tepi pun semua dah melekat lah. Tapi kalau ni COVID-19 ni, apa yang jadi Ustaz? Masa kami turun dari bas tu, kami diarahkan untuk line up macam budak-budak sekolah tu kan. Kena line up dan menjaga penjarakan sosial antara depan dan yang belakang. Kemudian tunggu turn untuk kita punya team ni masuk. Kemudian bila dah sampai turn tu, kita masuk ke pekarangan Masjidil Haram, hampir-hampir dengan kawasan Kaabah tu. Kami diarahkan untuk berbaris mengikut saf untuk menunaikan solat duha lah. Solat duha InsyaAllah. dan tahiyatul masjid lah. Dua rakaat. Masya-Allah. Apa Kemudian semua perasaannya telah, bila dah di situ Ustaz? Masya Allah, dia rindu sangat. Sebab boleh katakan hampir 6 bulan jugalah Masjidil Haram tidak dibuka untuk orang awam. Maka kami ni sebagai para jemaah haji, antara yang awam yang dapat dapat rasmikan atau dapat rasa melakukan ibadah serta solat dan lainnya di kawasan Masjidil Haram. Maka saya rasa terharu, rasa rindu, rasa bersyukur sangat antara yang terpilih lah dapat melakukan ibadah di kawasan Masjidil Haram tu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah masa tu. So Kemudian masa kami sedang menunggu tu, kami menunggu, setelah kami selesai solat, kami sedang menunggu gate untuk ke pekarangan Kaabah tu, dekat Mataf tu, ataupun kawasan tawaf di bawah. Kami diberikan air zam-zam lah, air zam-zam dalam bentuk betul-betul kecil. Kami diberikan oleh pegawai-pegawai yang jagalah, pegawai haji, orang-orang yang jaga masjid. Kami diberikan dalam bentuk botol dan sejuk lah air dia. Untuk kita get ready untuk tawaf lah, kasih energi dululah. Minum air 1-2 botol. InsyaAllah. So itulah. Jadi bila tawaf tu pun kira ada social distancing lah. Bila tawaf tu kami diarahkan untuk turun ke bawah. Dan diri kita hanya turun bawah dulu, tak terus mulakan tawaf. Kita diri bawah, diri ikut line zone masing-masing. Bermula daripada dekat dengan Kaabah tu, dikelilingi oleh kumpulan wanita. Mana wanita diberikan privilege lah untuk pusing dalam radius yang kecil lah. So tidak memenatkan mereka lah. Dan mengikut zon lah. Zon dah paling dalam adalah zon perempuan atau wanita. Tak silap saya zon C, warna biru. Kemudian diikuti oleh zon A. Makin lama makin jauh lah daripada ni, makna radius semakin besar lah. Makin lama makin jauh dari Mekah, dari Kaabah. Zon A, zon B, zon D dan zon E lah. Saya zon E kebetulan. Maknanya saya paling jauh lah. Maknanya saya outer ring yang paling jauh. Memang jauh jugalah saya kena exercise. Tawaf tu. Tak apalah, Alhamdulillah jugalah. Alhamdulillah. Ini soalan bonus sikit lah Ustaz. Ada tak yang dapat cium Hajar Aswad? Tidak ada. Sebab di kawasan Kaabah tu dikelilingi oleh barrier lah. Mereka telah memasang barrier, dan setiap penjuru Kaabah tu dijaga oleh polis-polis, dikawal ketat. Dan tiada jemaah yang boleh mendekati atau memegang dinding Kaabah tersebut kerana terdapat barrier, dan polis-polis yang melarang jemaah haji untuk masuki kawasan itulah.
InsyaAllah. Mana Kita, Hajar Aswad tapi boleh dapat tengok dari dekat lah. Alhamdulillah Itu lah, itu sajalah, adalah tak satu boleh sentuh, nikmat tak boleh apa. jugalah. Masya Allah, Masya Allah. Agak-agak kan Memang Ustaz? satu pandangan yang unik lah, sebab apa? Satu Hajar Aswad orang berebut kat kawasan tu, tapi ni Betul. kita dapat live tengok dekat-dekat. Oh, boleh perhatikan batu tu macam mana, tanpa gangguan orang lah. Tapi tak boleh Itu pegang See no pengalaman touch menarik lah, saya Ustaz. lah. See no touch. Ha? See no touch. See nota sajalah, betul. See nota saja. Boleh Jadi kan, saya uh, dah pergi. Ustaz, kalau dalam zon A, zon B, zon C sampai zon E tu, agak-agak dalam berapa ramai orang semuanya? Daripada zon A, tak silap saya jadi dari bas 1 hingga grup 10. Mana dalam 100 orang lah. Okey. Sekitar 100 orang kalau tak silap saya. Mana zon A, B, C, D, E 100 orang, 100, 200. Oh, 200 orang, silap. 200 Ah, orang. jadi macam Satu zon bagi 200 orang. dalam So macam sampai 1,000 zon E gitu lah. sahaja, 1,000 orang, betul. Total jemaah haji pada tahun ini adalah 1,000 orang. 1,000 orang. 1441 Hijrah. Ah, Mana satu zon ada dalam 200 orang, zon A, B, ah, C dan E. ya. A, B, C, D, E. Betul. A Ah, sampai E adalah 5 kumpulan, 5 zon. Maknanya salah satu zon dalam sekitar 200 orang. mm-mm. Dah, Masya-Allah. Okey, Satu zon. kemudian lepas tawaf, langsungkan dengan sa'i kan Ustaz? Betul. Masa tawaf tu orang akan jaga penjarakan sosial. Hmm. Dari sebelah saya ada jarak, dan depan dan belakang saya pun ada jarak. Kalau Ah, dekat sikit orang kata jauhkan, jangan dekat sangat. Mana ada dan pegawai yang jagalah. Dan semasa kami tawaf tu ada orang yang pegawai Masjidil Haram yang menghulurkan air zam-zam lah. Makna kita tengah panas-panas, tengah haus semua, dia orang hulurkan air zam-zam. Masya-Allah. Kebetulan kasih kita Baiklah. tenaga lah sikit sebanyak lah. Tahu. Lepas tu So sa'i setelah pun sama ke Ustaz? selesai sa'i pun sama. Kita Hmm. telah selesai tawaf tu, kami berhenti untuk rehat ke tepi untuk solat sunat tawaf. Hmm. Kemudian setelah kita gunakan peluang untuk rehat sekejap kan, untuk get ready, kumpul energi balik untuk sa'i. Hmm. Kemudian kami daripada situ gerak secara berkumpulan, ikut giliran lah. Mana tak ada berkumpul ramai-ramai, himpit-himpit, tak ada lah. Betul. Kita macam nak jaga penjarakan sosial kan. Mana Hmm. gerak ikut giliran kumpulan lah. Kita bergerak secara berkumpulan, dan giliran ke Mas'ah, kawasan Hmm. sa'i. Ya. Bermula daripada Safa. Kemudian daripada Safa terus mula ikut garisan lah. Okey, Mana yalah. tawaf macam biasalah. Tak boleh Habis yang rapat-rapat, jangan jauhkan. ni satu lagi soalan bonus lah. Bila ada satu kawasan yang lampu hijau tu kan, di mana kita tahu disunatkan untuk kita lari kan sekuat-kuatnya. Ustaz dapat lakukan perkara tersebut Betul. tak? Alhamdulillah, bila saya tengok kawan-kawan saya, tim saya semua lari, saya pun turut lari jugalah. Tapi Ada semangat tu ada lah, walaupun lari tu ada lari-lari jarak anak, juga. betul, jogging. Lari tu pun ada jarak juga. Masa lari tu dah terlabur sekejap. Sebab ada orang lari slow, ada orang lari laju kan. Dan masa lari tu dah terlabur sekejap, tapi bila dah habis lari lampu hijau tu, sambung balik lah, ikut beratur balik lah. Okey, kau continue, masuk balik. Diorang dah jaga lah. Masa lari tu macam terlabur sikit. Bila lepas lampu hijau tu, bila dah habis lampu hijau, dan masa dah jalan balik tu, semua dah ikut garisan masing-masing lah. Tapi tak apalah, saya Jaga yakin semuanya tak melanggar apa-apa lah, insya-Allah. Kemudian kan Ustaz, InsyaAllah. kemudian dah sa'i apa semua, terus ke Mina, betul tak? Betul, kami kumpul di setelah selesai sa'i tu, kami berkumpul di luar kawasan sa'i tu untuk kira kepala kan, takut ada yang tertinggal ke apa. Kemudian kami beramai-ramai menaiki bas dan bertolak ke Mina lah untuk berehat lah. InsyaAllah. Jadi di Mina tu kan agenda Ustaz, seterusnya untuk besok. di Mina tu kan alhamdulillah dapat rehat. Bagaimana dia punya kawasan rehat tu? Jadi kalau yang saya ingat dulu saya kat Mina, dia macam ada kemah-kemah lah. Dan setiap kemah tu macam ada dalam 50 ke 100 orang, 100 orang lebih lah. Dan kita semua dapat macam tilam lepeh gitu, kecil punya tilam. Kita tak ada katil apa semua, tak ada hotel lah dekat dalam kemah tersebut. Cuma alhamdulillah dia sediakan teh, dia sediakan roti dan sebagainya. Ada cooler pun dalam kemah tu. Cuma Ustaz pula tahun ni macam mana? Bila kami sampai di Mina, kami disediakan kawasan penginapan di Mina Towers ataupun Burj Mina.
Oh, okey. Maknanya kawasan perkhemahan Mina tu dibiarkan kosong lah. Tiada jemaah haji pada di perkhemahan Mina. Semua Okey. jemaah haji pada tahun 1441 Hijrah akan bermalam di Mina Towers lah. Masya-Allah. Dan bila masuk di Mina, di dalam dom tu, dalam satu bilik tu diduduki oleh seramai 4 orang lah. Dalam bilik tu ada katil, ada macam yang Ustaz cakapkan tu, ada peti ais, ada air-air semua dalam tu, ada kelengkapan. Masya-Allah. Kemudian di atas tempat tu ada satu TV tu akan Hmm. di-sharekan, kongsikan tips-tips haji, Oh, fadilat-fadilat masya-Allah. haji. Masya-Allah. Ada TV, ada skrin khas lah. Hmm. Kalau waktu malam sedang kami berehat tu, mereka akan adakan kuis atau kontes lah yang ringkas untuk kita Masya-Allah. jawab soalan-soalan macam kita ramai-ramai itu kan. Sama ada yang individual, secara individu, ada yang secara berkumpulan. Kami kadang-kadang ni lah menyertai kontes tersebut. Kadang-kadang ada rezeki, dapat hadiah lah, dapat Alhamdulillah. prize. Kira Ustaz dalam Untuk bilik tu mengisi dengan masa-masa kosong di Mina lah. Masya-Allah. Ustaz dalam bilik tu bersama siapa? Dalam bilik saya tu, saya bersama dengan kawan Singapura saya yang lain. Beliau bekerja di Saudi, salah satu warga negara Singapura Oh. juga lah, tapi beliau bekerja dan bukan pelajar di Saudi. Kemudian ada seorang lagi warga negara Sri Lanka, dan seorang lagi pelajar Universiti Islam Madinah juga, tapi warga negara Rusia lah. So 4 orang lah, Oh. termasuk saya lah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi alhamdulillah memang rezeki Ustaz lah ada kemewahan di situ, Ustaz dapat stay kat hotel kan lagi, masya-Allah. Cuma Mina yang Towers, betul. semuanya yalah Mia Towers tu, cuma saya yakin satu perkara yang mungkin amat sama dengan apa yang saya rasakan ialah bila di hari Arafah tersebut. Mungkin ini perkara yang mungkin sama antara kita kerana dia tempat yang lapang kan Ustaz. Mungkin cuma Betul. yalah dia ada perbezaannya, cuma uh, kita mungkin boleh dengarkan lebih lanjut lagi daripada Ustaz bagaimanakah yang berlaku pada hari Arafah tu. Okey, setelah kami mendapatkan kumpul tenaga di Mina, malam di Mina untuk kumpul tenaga untuk hari Arafah, iaitu hari ke-9. Pada esoknya, hari Arafah itu, sekitar pukul 9 hingga pukul 10 pagi itu, kami telah ke kawasan Arafah daripada Mina, naiki bas. Setelah sampai di Arafah, kami pergi ke Masjid Namirah untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu Zuhur dan Asar secara jamak dan qasar. Kemudian setelah menunaikan solat fardu tersebut, kedua solat fardu tersebut, kami menunggu seketika untuk mendengar khutbah Arafah lah di Di Masjid Masjid Amirah tersebut. Amirah. Betul, Masjid Amirah di Arafah lah. Masya-Allah. So semua jemaah haji semua duduk di masjid tersebut. Tiada yang di luar lah semasa khutbah dan solat, waktu solat tersebut. Okay, kemudiannya apa jadi Ustaz? Kemudian semua pergi keluar untuk mula berdoa pada hari Arafah tu atau bagaimana? Betul, setelah kami selesai solat fardu dan mendengar khutbah, kami diarahkan untuk menaiki bas untuk gerak ke kawasan lapang Arafah. Sini bukan kawasan lapang juga lah, ada perkemahan juga lah. Ya betul, dia ada kemah. Pada kawasan tinggi sedikit, ada carpeted grass area dengan kemah-kemah untuk kami berehat dan makan tengah hari di situ. Masa lalu naik bas tu, saya lalu kawasan Arafah, kalau saya dengar cerita sebelum haji-haji pada tahun sebelum ni lah, selalu ramai orang kat tepi-tepi jalan tu, ada orang doa tepi-tepi tu, ada orang yang cari teduh di bawah pokok untuk dapat kesejahteraan untuk berdoa kan. Tapi kali ni macam sayu jugalah sebab sunyi kawasan Arafah tu. Kalau tak, setiap tahun setiap musim haji ni memang penuh. Kawasan tu Arafah kan menduduki berjuta-juta manusia. So macam bila lalu tu macam Allah, sedih, rasa sedih tu adalah. Saya terbayangkan kalau haji sebelum ni mesti ramai orang ni. So bila sampai ke kawasan Arafah tu, masuk dalam perkemahan Arafah tu, kami diberi makan tengah hari. Kemudian ada air cooler juga lah untuk kami minum air semua kan, untuk bagi tenaga sikit nak doa. Kemudian dalam kawasan kemah Arafah tu, mereka menyediakan satu kerusi macam couch gitu, macam kerusi sofa gitu untuk kita duduk. Kemudian kalau kita macam rasa penat ke mengantuk ke apa, kita boleh tarik kerusi itu ke bawah menjadikan katil lah untuk kita nak tidur ke nak berehat sekejap je. Alah, tapi So ada biskut-biskut, ada yang disediakan lah.
Cuma kan bila yang saya ingat lah bila kita buatlah haji tu kan kita digalakkan untuk berdirilah kan tu sebab ada yang macam cari tempat teduh untuk diri menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah SWT lah. Ada yang mungkin diri dalam Betul. keterikan kan, ada yang mungkin tak tahan dia duduk dan sebagainya. Dan ada juga di mana diorang panjat Jabal Rahmah. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi Ustaz Masa tahu saya tu, masa saya tu dalam pukul 2 itu kita dah dekat kawasan perkemahan Arafah, kami berehat seketika, makan tengah hari, minum air, kumpul tenaga untuk berdoa. Kemudian sekitar pukul 3 itu saya keluar dari perkemahan saya untuk melakukan doa-doa lah, doa-doa hari Arafah. Yes, Kemudian saya doa sampai dalam sekitar pukul 5 itu, mana lagi 1 jam gitulah sebelum maghrib, 1-2 jam sebelum maghrib, kami diarahkan untuk keluar dari kawasan perkemahan Arafah tu. Semua jemaah haji diarahkan untuk keluar daripada kawasan perkemahan Arafah tu menuju ke Jabal Rahmah tu, kawasan Jabal Rahmah tu. Dia macam ada roundabout kat situ besar. Kami duduk kat kawasan tu, diorang dah sediakan kerusi dengan mist pancuran air untuk Masya kasi Allah. hilang panas lah, hilang bahang lah. Masya Orang dah Allah. sediakan tu semua lah. Memang sangat sunyi ke. Orang semua fokus doa kan kat kawasan Jabal Rahmah tu. Semua memang keadaan semua sunyi. Bunyi drone lah kuat. Bunyi drone, bunyi helikopter kat atas. Allah, ada So helikopter ada lagi yang menaiki Jabal Rahmah. Ada helikopter lagi yang untuk ambil liputan berita kan. Ya, Dari Masya atas Allah. bunyi helikopter. Ustaz naik tak Jabal Bunyi Rahmah drone. tu? Ni amat sunyi sangat. Saya naik sampai kaki bukit dia. Saya tak naik sampai atas. Ada Ya, ramai jemaah haji juga yang naik atas, yang itulah. sampai atas kan. Untuk nak doa. Asal Tapi saya main kat kaki bukit je lah. yang biasa kita dengar orang ke Jabal Rahmah kemudian dia doa nak cari jodoh lah kan. Allah alam lah dapatnya daripada mana lah tapi Ustaz tak ada nak doa-doa sebagian Saya hanya doa jodoh saya dikekalkan lah. Minta jodoh saya Allah. dikekalkan dengan isteri saya. Minta kasih sayang saya bertambah dengan isteri dan anak-anak saya, dengan keluarga saya, ibu bapa saya. Itu antara doa-doa saya lah. Allah Akbar, Masya Allah, Okay. Masya Allah. Memang kita Terlebihnya rahsia lah. kita aminkan lah segala apa yang Ustaz telah doakan Amin, amin, amin. Masya Allah. Okay. Amin, Kemudian amin, amin. kemudian dari situ dan saya tahu kalau kita ikut kita punya manasik kemudian akan ke Muzdalifah pula untuk bermalam di sana. Betul tak Ustaz? Okey, setelah tiba waktu maghrib tu, kami diarah betul-betul waktu maghrib tu kami masih berdoa lagi. Kami diarahkan untuk menaiki bas untuk ke Muzdalifah pula lah. Masa kita naik bas tu waktu maghrib tu, kami masih menandatangan, masih berdoa lagi. Berdoa hari Arafah. Masya Allah, dalam bas pun masih doa lagi ya Ustaz? Masih doa lagi, betul. Orang lain pun buat juga yang benda yang sama. Masih berjalan ke bas pun masih doa. Yalah. Tak nak lepaskan peluang betul-betul kan. Yang pegawai haji saya pun cakap, jangan lepaskan peluang ni, doa. Jangan miss. Tu saya doa tu. Sampai ke dalam bas saya doa lagi. Bila saya bergerak tu, bas dah bergerak, pada waktu maghrib tu, bas mula bergerak ke kawasan ni lah. Kawasan dari Arafah ke kawasan Muzdalifah. Bila sampai yang Muzdalifah, kami tiba di kawasan macam open sikit, ada sebuah masjid di situ. Masjid Masyaril Haram kalau tak silap saya nama masjid tu. Masjid Masyaril Haram dengan tapi saya ada orang yang dapat kawasan rehat di perkarangan masjid. Tapi saya dapat luar sikit lah, zon E. Dia berada di kawasan juga. Tapi dia ke sebelah luar sikit lah, dia jauh sikit dari masjid. Kami menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak dan kausar di sana. Kemudian kami berehat lah. Rehat, makan malam. Yang saya ingat tapi lah. tak ada kemah di sana. Tak ada kemah. Itulah yang saya ingat. Temu open space. Kat Muzdalifah ni kan sunnahnya untuk kita bermalam tidur di sana lah kan. Yang dulu saya ingat bila zaman saya tu, bila saya tidur di sana, tidurnya berapa jam je lah. Pasal ramai sangat orang, Rio, kecoh kan. Ada yang jual Indomie kat tepi jalan, saya ingat lagi. Dan ada pun yang macam dah mula nak cari-cari batu kan, batu nak lontar jamrah, betul tak Azaz? Kalau haji, mungkin sebelum haji sebelum ni orang muda cari batu untuk hari Aqabah, jamrah Aqabah dan jamrah seterusnya kan. Kami malam tersebut bila kami dah rehat, dah solat, dah rehat, dah makan semua, pegawai haji kami dia datang bawa satu beg besar
penuh dengan batu-batu jamrah yang telah disanitize lah. Ya, Masya dalam Allah. ziplock bag. Ui, Kecil. Ziplock bag, banyak juga batu dalam tu. Mana dalam Masya sachet Allah. gitulah. Semua batu dah disanitize. Ada Wow, ziplock, batu siap pun ada ziplock. disanitize. Allah. Batu pun dia sanitize dia. Batu dia sanitize, dia letak dalam ziplock, dia diagihkan untuk para jemaah haji lah. So saya pun ambil satu lah, simpan untuk, dia kata simpan ni untuk ketiga-tiga hari jamrah tersebut lah. Mana hari 10 hari jamrah Aqabah, dan hari 11 dan hari 12 lah, untuk Yes, yes. ketiga-tiga jamrah tersebut lah. Dia Hmm. suruh simpan batu cukup. Itulah Dia kata memang cukup lah. dulu saya ingat memang kita kena cari batu tu tahu Ustaz. Kita kira kat tepi jalan mana aja kita nampak batu kecil, kita cubalah carilah. Dan semua masuk dalam botol, tak ada beg, tak ada beg. Dulu pakai Oh, botol. Maklumlah kan pakai kita botol. pelajar. Jadi masya-Allah Ustaz, cuma yalah bila Ustaz ada situ dia tak serio lah Ustaz. Dia kira macam sunyi jugalah, betul tak Ustaz? Betul. Memang malam tu macam orang berbual-bual. Orang semua dah letih kan satu hari punya program. So orang lebih fokus kepada nak berehat lah malam tu untuk untuk manasik yang keesokan harinya. So kebanyakan malam tu dah makan, dah solat, dah berbual-bual dengan kawan-kawan, semua dah rehatkan diri lah. So dia punya setting dia pun sama dengan Arafah juga. Ada kerusi tu yang yang macam couch tu, so boleh tarik baringkan untuk tidur lah, macam katil lah. Ada selimut, ada bantal semua. Mereka sediakan jugalah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kira ini pun kita dah sampai ke hujung dia punya manasik dia. Jadi yang kita tahu lepas ni terus ialah jamarat untuk lontar jamrah, dan untuk Ustaz tahallul juga. Okey, maksudnya tahallul yang pertama lah kan. Okey, dan maksudnya dia punya manasik ni belum habis lagi lah, belum tawaf wada lagi. Jadi mungkin Ustaz boleh perdengarkan kita tentang jamarat dan tahallul dan perasaan Ustaz secara keseluruhannya lah tentang manasik haji yang telah dilakukan pada waktu itu. Mana yang pada malam di Muzdalifah ke keesokan harinya? Keesokan harinya Ustaz. Atau ada nak tambah lagi malam Muzdalifah tu apa jadi? Malam Muzdalifah tu macam tak ada apa-apa jugalah, hanya macam masa saya nak tidur tu, tiba saya ada rasa air menitik kat mata saya. Saya air apa lah ni? Saya tengok langit, rupanya gerimis. So macam kita semua dah bangun-bangun lah kan, dah gerimis. So kita ingat tak dapatlah sunat malam tu. Bermalam di Muzdalifah. Kita dah singgah Muzdalifah, tapi bermalam di Muzdalifah tu takut terlepas kan. So sebab dah menitik air. So masa kita doa, alhamdulillah, setakat gerimis saja, tidak ada hujan, tidak ada apa. Walaupun tempat baring tu sedikit basah, namun kami still dapat meneruskan rehat kami lah, tidur ibadah sehingga ke tersebut esok lah kan. harinya. Masya-Allah. Betul. Alhamdulillah. So bila esoknya kami dah kumpul tenaga tu, kami daripada Muzdalifah tu kami bertolak ke Jamrah Aqabah dengan batu-batu tu kan, dan mereka dah sediakan. Jamrah Aqabah kita diarahkan untuk ni lah, baling 7 kali kan, baling batu 7 kali. Ikut SOP jugalah. Mana sebelum nak baling batu tu kena beratur juga. Kena tunggu turn. Ada jarak lah, ada penjarakan social. Bila dah sampai giliran kita baling lah. Setiap ada 2 row, depan dan belakang. Dia kata okey dah boleh baling. Bismillah, Allahu Akbar, campak lah batu tu 7 kali, sebanyak 7 kali. Kemudian mana Jamrah Aqabah je lah, tidak ada jamrah lain yang wusta dan sughra lah. Kemudian kami daripada situ kami naiki bas. Kemudian bas bertolak ke Masjidil Haram untuk kami menunaikan tawaf ifadah lah, atau tawaf haji. So SOP-nya memang sama. Tawaf ifadah tu memang SOP dia sama macam tawaf qudum masa kita datang pada hari ke-8 tu. Memang sama sampai terus solat duha, solat tahiyatul masjid. Sama, SOP memang sama. Kemudian bila turun tempat tawaf tu, ikut garisan macam dah experience lah gitu. Kalau sebelum tu macam kekok-kekok gitu kan. Macam mana ni. Bila kali kedua begitu, dah tahu ni tempat aku lah. Sebab dah buat kan sebelum tu kan. So dah familiar lah. Jadi Ustaz tahallul yang pertama bila ni? Tahallul pertama saya, pengalaman haji saya, tahallul tu sekali je. Okey. Maksudnya tahallul tu sekali saja.
Mungkin kita berlainan sikit pasal saya ingat saya ada tahalul. Lepas tu maksudnya saya dah cukur, kawan saya cukurkan kepala saya. Saya cukurkan Oh. kawan saya punya kepala tu lah, yang kira sampai darah pun. Jadi di situ kita baju biasa lah, baju biasa. Lepas tu kita sambung dengan lontaran jamrah pada hari-hari yang seterusnya. Tapi untuk ustaz lain Sedikit lain, betul. Hmm. Saya tak pasti ada berbeza ke tak, sebab saya tak tahu macam mana tahalul yang pada haji sebelum ni kan. Tapi pada untuk tahalul pada yang pengalaman saya yang haji untuk tahun 1441 Hijrah ni, bila kami dah selesai tawaf ifadah daripada masjid tu, kami beramai-ramai tolak dan menaiki bas dan bertolak balik ke Mina. Kemudian dari Mina kami solat Zuhur secara qasar. Setelah solat Zuhur tu dah boleh rehat dah. Dan pegawai dah boleh arahkan lah. Okay, siapa nak tahalul boleh turun bawah. Kat Terminal Towers tu boleh turun bawah sebab kita kat tingkat 10. Terminal Towers kita dapat tingkat 10. So pegawai haji tu suruh kami turun lah. Siapa tahalul pergi bawah. Ada kedai barber kat bawah tu. Memang khas untuk orang tahalul. Oh, satu je lah. Macam ada dalam barber ada banyak juga. Setiap bangunan tu ada barber tersendiri. Ada bilik barber. Dalam bilik barber tu ada dalam 2-3 orang lah itu yang buat tahalul. Okeylah, yang melakukan cukur tu kan. Ada barber lah kat dalam tu yang buat cukur semua kan. Okeylah, tak payah kawan anukan kawan tak ada kawan. Tak ada kawan yang buat untuk kawan. Ada barber khas special. Yang dah pakai baju siap, yang ada muka, ada face shield, yang macam SOP lah. Masa tu ada kawan saya tertinggal emas. Kata naik balik pergi naik atas balik, pergi ambil emas baru turun balik untuk tahalul. Sebab dia sudah turun terlupa bawa emas dia. Mana diorang jaga betul-betul. Mana emas saya? Pergi naik balik ambil emas. Takut apa-apa kan. Diorang sangat concern lah dengan isu-isu dan SOP kesihatan ni. Betul. Dan mak patut sekali lah. Jadi ustaz bila dicukur rambut tu kan, apa perasaan ustaz? Kira macam alhamdulillah terus dah itu dah kira dekat penghujungnya ustaz. Jadi apa yang ustaz rasakan pada saat itu? Masya-Allah. Sangat rasa gembira lah, macam tak percaya lah. Saya lebih kepada rasa, betul ke aku dah buat haji ni? Bila saya nak turun bawah tu, pegawai haji kata, khalas anta haj. Dia kata, kau dah haji dah. Dia kata, dah. Saya macam tak percaya, betul ke yang aku dah buat haji ni? Macam 50-50 tau, macam tak percaya tu. Macam, iya, aku dah menunaikan rukun kelima. Aku dah settlekan lah rukun kelima Islam saya. So bila ada rasa itu macam gembira yang teramat lah. Macam tak boleh dikatakan langsung lah. Masa cukur tu memang tak fikir haji. Fikir aku dah selesai ni. Hanya besok, lepas tu dah boleh sarung baju, dah boleh mandi, dah boleh sarung baju biasa. Lepas tu dah hanya tinggal batu jamrat, melontar jamrat dan tawaf wada. Itu je. Rasa macam dah ke penghujung haji kan. So macam relax lah, rasa relax sangat yang teramat lah. Rasa tenteram, rasa tenang. Itu antara perasaan yang saya rasakan lah pada waktu ketika itu. Yalah Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana mengongsikan pengalamannya pada hari ini, pada episod ini juga. Dan macam yang tadi Ustaz sebutkan lah, ada baki lagi lah sebenarnya kita mungkin boleh dengarkan tentang tawaf wada, tentang macam mana Ustaz kembali kepada keluarganya dan sebagainya. And insyaAllah kita akan dapatkan perkongsian ini daripada Ustaz pada episod yang akan datang ya Ustaz? InsyaAllah boleh. InsyaAllah saya akan kongsikan insyaAllah. Jadi itulah saya rasa apa pengalaman yang Ustaz telah lalui adalah satu perkara yang amat berharga sekali ya Ustaz, betul Alhamdulillah, sangat berharga. Sangat akan diingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan ini adalah bahagian Ustaz lah, maksudnya nasib bahagian Ustaz pada dunia ini, dan saya yakin kita semua ada bahagian kita masing-masing lah Ustaz, betul ya? Betul. Saya yakin pun begitu juga. Setiap manusia akan ada bahagian masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, kita mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih pada Ustaz, dan pada penonton sekalian, insyaAllah kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.